Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar cikgu. Okey, hari ini cikgu nak sambung topik yang seterusnya iaitu tentang alkohol dan kesannya terhadap kesihatan. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita nak tengok beberapa perkara berkaitan alkohol. Okey, kita tengok yang pertama, mula-mula kita nak lihat macam mana proses untuk menghasilkan alkohol. Macam mana alkohol dihasilkan. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, sama-sama kita lihat proses penghasilan alkohol. Okey, kita lihat proses penghasilan alkohol. Okey, alkohol dihasilkan melalui proses namanya ialah proses penapaian. Ini ialah proses untuk menghasilkan alkohol. Namanya ialah proses penapaian. Okey, macam mana proses penapaian ini dibuat? Okey, sebenarnya kita boleh buat proses ini di rumah. Kita boleh buat di rumah. Caranya ialah dengan menggunakan glukosa, okey, kemudian campurkan dengan yeast. Okey, glukosa ni apa? Okey, glukosa ni sebenarnya ialah gula. Apa-apa jenis gula. Sama ada gula di dalam yang kita letak dalam minuman ataupun gula dekat dalam beras, dalam kanji. Sebab tu kalau kita nak buat ubi, kita nak buat tapai ubi, kita sebut nama dia tapai. Itu proses penapaian. Dalam ubi tu sebenarnya ada kanji. Okay, so kanji itu ialah gula. Okay, ataupun kita katakan glukosa. Okay, yeast. Saya rasa semua orang biasa dengan yeast. Apa contoh nama yeast yang selalu kamu sebut? Yeast yang selalu kamu sebut, kamu selalu tak sebut yeast kan, kamu sebut mauripan. Siapa yang biasa buat roti, ini mauripan ni sebenarnya ialah sejenis jenama. Ada banyak lagi jenama lain, tapi nama umum dia ialah yeast. Okey, dekat dalam yeast ada apa? Ada enzim namanya zymase. Dan akhirnya setelah dicampurkan glukosa, okey, glukosa, harap nampak yang cikgu point ni, glukosa dicampurkan. Okey, glukosa ni dicampurkan dengan yeast, dia akan menghasilkan etanol. Okey, campur dengan karbon dioksida dan juga haba. Okey, etanol. Etanol ni apa? Inilah dia apa yang kita katakan sebagai alkohol. Etanol ialah sejenis alkohol. Jadi kita campurkan gula dengan yeast. Okey, campurkan gula, campur dengan yeast, hasilnya ialah alkohol, campur karbon dioksida dan juga haba. Okey, so itu ialah macam mana kita nak hasilkan alkohol di rumah. Paling senang sekali boleh hasilkan sebenarnya alkohol di rumah. Okey, seterusnya kita lihat. Ni ialah kalau dalam dekat dalam makmal. Okey, di dalam makmal kita boleh lihat, kita boleh lihat bukti bahawa alkohol ini telah terhasil. Okey, alkohol ini telah terhasil dan macam mana kita nak kesan? Kita nak kesan kita nak kesan bahawa proses telah berlaku. Okey. Macam yang kita buat sebelum ni ialah kita campurkan larutan glukosa dicampurkan dengan yeast, kita akan hasilkan apa? Apa yang kita hasilkan? Kita akan hasilkan macam yang kita tengok tadi, kita akan hasilkan karbon dioksida. Okey, jadi dekat sini kalau kamu lihat, kalau kamu lihat gambar rajah ini,
Okey. Gambar rajah ini ialah gambar rajah di mana dalam kelalang ini, di dalam kelalang ini kita dah masukkan glukosa, kita masukkan yeast dan kita tahu nanti di dalam ini akan terhasilnya etanol dan juga apa? Dan juga karbon dioksida dan juga air kan? Dekat sini. Okey, jadi kita tak boleh nak nampak etanol ini sebab dia bercampur Dia bercampur dengan salah kat sini. Bercampur dengan haba, salah tulis. Bercampur dengan haba kat sini kan? Okey. Jadi jadi di sini, kalau kita tengok kat sini, kita tak nampak etanol ni sebab etanol ni dia bercampur dengan bahan-bahan lain. Dan etanol ni pula antara sifat dia ialah tidak berwarna. Jadi kita tak nampak. Jadi bila apa yang kita boleh uji di sini, bahawa tindak balas telah berlaku antara larutan glukosa dengan yeast ini ialah dengan membuat ujian menggunakan air kapur. Air kapur ni untuk menguji apa? Air kapur ini tujuannya ialah untuk mengesahkan bahawa karbon dioksida untuk menguji air kapur ni untuk apa? Untuk menguji karbon dioksida. Air kapur ni tujuannya ialah untuk menguji karbon dioksida. Kerana apa? Kerana air kapur ini apabila dia telah dilalukan dengan karbon dioksida, air kapur tadi akan bertukar menjadi keruh. So, itu ialah bukti bahawa proses penapaian telah berlaku. Etanol telah terhasil bersama dengan karbon dioksida. Jadi bila karbon dioksida tadi dilalukan di dalam air kapur, so air kapur akan menjadi keruh. Itu ialah dia punya bukti. Sebab tu kalau kamu tengok kat sini, dekat pemerhatian dia kata bila kat sini air kapur akan menjadi keruh, inferensnya apa? Inferensnya ialah sebab karbon dioksida telah dibebaskan. Okey, kat sini kita lihat apa fungsi yeast. Kenapa kita perlukan yeast untuk proses penapaian? Macam yang cikgu dah terangkan di atas tadi, yeast tadi fungsi dia ialah untuk menghasilkan zymes. Kita perlukan zymes untuk proses ni. Sebab apa? Sebab zymes adalah Zymes tadi dia bertindak sebagai mangkin. Mangkin ni fungsinya apa? Antaranya ialah untuk mempercepatkan tindak balas. Fungsi mangkin ialah untuk mempercepatkan tindak balas. So seterusnya. Kita lihat seterusnya. Tadi dekat atas ni kita dah buat alkohol dekat dalam ni kan. So alkohol ni bercampur-campur kan. Bercampur-campur dengan bahan lain. Jadi sekarang untuk topik yang seterusnya ialah kita nak buat apa? Kita nak buat proses penulinan alkohol. Kenapa nak tulinkan? Supaya kita dapat alkohol yang pure, yang tulen, yang tidak bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Sekarang tolong dengar baik-baik. Ini ialah proses penulinan. Nama proses penulinan ini, namanya kita gunakan apa? Ini ialah proses penyulingan kita panggil. Proses penyulingan lah. Tengah sikit. So, kita lihat kat sini. Macam mana proses ini dijalankan? Namanya proses penyulingan. Kita nak asingkan etanol daripada bahan-bahan yang lain, daripada bahan-bahan campuran lain. Kita nak dapatkan etanol yang tulen, kita gunakan proses penyulingan.
ataupun bahasa Inggerisnya dipanggil distillation. Okey. Jadi macam mana proses penyulingan ini dilakukan? Macam mana cara kita nak dapatkan etanol yang tulen? Okey, daripada etanol yang bercampur-campur dengan bahan lain kat sini. Okey, jadi sekarang apa yang kita buat ialah campuran etanol dan air dan juga etanol tadi kita panaskan. Okey, kita panaskan dia kira-kira 80 darjah Celsius. Kenapa 80 darjah Celsius? Kerana etanol dia disulingkan pada suhu 78. Maksudnya apa? Maksudnya etanol ini pada suhu 78 dia telah mendidih. Dia telah mendidih. Okey, dia telah mendidih pada suhu 78 darjah Celsius. Jadi bila campuran ini telah mencapai suhu 78 darjah Celsius, maka etanol telah berubah menjadi wap. Etanol telah menjadi wap. Dia berubah menjadi wap. Pada suhu berapa? Berubah menjadi wap pada suhu 78. Okey. Kalau kita nak tukarkan air menjadi wap, berapa suhu air bertukar menjadi wap? Okey, air akan bertukar menjadi wap pada suhu 100 darjah. Jadi kalau kita panaskan campuran ini pada suhu 80, air tidak akan meruap, tidak akan menjadi wap. Yang menjadi wap ialah etanol. So saya harap kamu jelas bila kita campurkan campuran ini tadi, okey, jadi dia akan menjadi wap pada suhu 80. Etanol akan menjadi wap pada suhu 80 darjah Celsius ataupun kat sini pada suhu 78 darjah Celsius, sebab takat didih bagi etanol ialah 78 darjah Celsius. Okey, sebab tu dia maksimum dia akan panaskan pada suhu 80. So cikgu harap kamu jelas. Kalau kita biarkan suhu dia terlalu tinggi pada suhu 100, apa akan jadi? Kalau kita biarkan dia, kita didihkan sampai 100, nanti air pula akan menjadi wap. Jadi sebab tu kenapa kita tak nak pemanasan ini mencecah sampai 100 darjah Celsius. Kita tak nak pemanasan ini mencecah sampai 100 darjah sebab nanti air akan menjadi wap. Okey? Jelas ya? Okey. So maksimum suhunya hanya 80 darjah Celsius sebab suhu 78 etanol akan menjadi wap. Okey, seterusnya. Ni dia, etanol dia mendidih pada 78 darjah Celsius. Okey. Seterusnya. Okey. Untuk menjalankan proses ini, okey, kita lihat lagi. Dia letakkan apa kat sini? Dia telah letakkan serpihan porselin. Okey, diletakkan serpihan porselin. Fungsi porselin ia apa? Untuk memecahkan gelembung udara dan mengelakkan loncatan. Loncatan ni apa? Macam dia membuak-buak sangat lah. Terlalu membuak-buak sangat. So dia nak elakkan dia terlembut. So dia letak serpihan porselin supaya gelembung-gelembung udara yang membuak tadi akan dapat dipecahkan. Okey, sekarang kita lihat. Okey, sekarang cikgu padamkan ni dulu sebab cikgu nak gunakan bahagian ini. Okey, sekarang kalau kamu semua tengok. Okey, dekat sini ada bahagian di mana ada air masuk dan juga air keluar. Okey, air akan masuk daripada bahagian yang bawah dan dia akan keluar pada bahagian yang atas. Okey, kenapa air masuk di bahagian bawah? Kenapa tak masuk pada bahagian atas? Kenapa dia masuk pada bahagian bawah? Okey, kerana apabila air masuk daripada bahagian bawah, dia nak pastikan bahawa kondenser ini dipenuhi air. Okey, kalau kita masukkan daripada bawah, macam kamu ambil straw, kamu isikan air daripada bawah, apa yang jadi?
Straw itu akan menjadi penuh dengan air. Tapi cuba kamu lalukan straw daripada atas. Kalau kamu lalukan straw daripada atas, air tak akan penuh. Jadi bila air tak penuh, nanti kondenser Liebig ini tak akan berfungsi. Dia tak akan berfungsi sebagai penyejuk. So tak ada fungsi lah. Macam letakkan air lalu jatuh ke bawah. So tak ada fungsi. Sebab tu kenapa dia masukkan air daripada bawah. Bila masuk daripada bawah, so semua bahagian ini, ni kita namakan kondenser Liebig. Semua bahagian ini akan penuh dengan air kalau kamu masukkan daripada bawah. Kalau kamu masukkan daripada atas, air tidak akan penuh. Dia tak boleh penuh. Jadi dia perlu masukkan air daripada bawah. Kenapa kena masukkan air? Kenapa kena penuhkan air? Supaya nanti air tadi boleh menyejukkan wap etanol tadi. So fungsi air ni ialah untuk menyejukkan wap etanol yang masuk ke dalam sini. Dia akan masuk ke dalam sini, wap etanol yang naik-naik ni, dia akan masuk ke dalam sini dan air yang ada di luar ini akan menyejukkan etanol dan etanol akan terkondensasi berubah menjadi cecair. So itu fungsi dia. Seterusnya lihat dia kata kat sini ada kondenser Liebig. Fungsinya ialah menyejukkan dan mengkondensasikan wap etanol. Ni yang macam cikgu cakap tadi. Fungsi dia. Fungsi benda ni ialah untuk menyejukkan wap etanol yang naik, yang masuk ke dalam sini. Dia akan bertukar menjadi cecair. Dan kita akan dapat kumpulkan etanol di sini. So, yang dekat sini ni semua ialah etanol. Etanol. Nampak kat sini etanol jadi cecair. Dan peratusan dia ialah 96% etanol. Kalau kita tengok sekarang, untuk yang hand sanitizer. Dalam hand sanitizer tu antara kandungannya ialah etanol. Tapi berapa kandungan hand sanitizer tu? Hand sanitizer mengandungi lebih kurang antara 70 hingga 78. Itu pun kalau kita pakai kat tangan dia cepat meruap kan. Jadi kalau etanol yang 96 darjah Celsius ni, 96 darjah dia punya kandungan dia, lagilah dia cepat akan meruap. So itu adalah kandungan etanol. 96 darjah Celsius, 96% ni sebenarnya adalah kandungan yang tinggi, hampir 100%. Lagi mudah dan cepat meruap. Kalau dalam hand sanitizer pun kamu rasa 35% tu dah cepat meruap, yang ini lagi cepat meruap. Kalau ada dalam makmal, biasanya cikgu akan tunjukkan kamu etanol yang tulen. Cikgu akan bagi kamu rasa pegang, kamu letak kat tangan. 96% ni dia sangat cepat. Kamu pegang dalam beberapa saat dia akan hilang daripada tangan kamu. Tapi tak dapatlah kita nak tunjukkan. So jawab soalan kemahiran proses sains. Cikgu yang ini cikgu sebenarnya nak terangkan macam mana kita nak menjawab soalan ini. Tapi cikgu takut kita tak cukup masa. Tak cukup masa sebab cikgu tak nak terlalu panjang video kita. Jadi cikgu akan teruskan dahulu. Yang ini cikgu akan terangkan kemudian. Cikgu nak cerita dahulu tentang ciri-ciri alkohol. Ciri-ciri alkohol. Alkohol ni ada beberapa ciri. Alkohol ada beberapa ciri. Ciri dia yang pertama ialah terbakar dengan nyalaan biru. Kalau kamu tengok api kamu kat dapur tu, nyalaan dia warna apa? Biasanya nyalaannya berwarna merah, dan kalau terkena dekat periuk, bontot periuk, dia akan jadi hitam. Tapi alkohol dia punya nyalaan berwarna biru dan tak ada jelaga. So tak ada warna hitam lah, takkan ada warna hitam jelaga tu yang akan terhasil. Yang kedua sifatnya ialah mudah meruap. Yang macam cikgu cakap tadi, mudah meruap tu apa? Mudah meruap tu dia cepat sangat bertukar menjadi wap.
Kalau kamu pegang, kejap lagi dia hilang. Saya rasa sekarang contoh yang paling senang, sebab saat kamu tak ada depan mata saya, contoh yang paling senang ialah kamu ambil hand sanitizer, kamu pakai. Berapa lama masa yang dia ambil? Cepat kan, dia akan kering dengan sangat cepat. Itu ialah sifat alkohol. Yang ketiga, dia ialah cecair pada suhu bilik. Suhu bilik ni berapa? Suhu bilik ni apa sebenarnya? Suhu bilik ni sebenarnya ialah suhu yang biasa kita, suhu sekeliling yang biasa. Itu kita namakan suhu bilik. Jadi suhu bilik ni biasanya kita kata antara 27 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Kalau kamu ambil air dekat pipe tu, kemudian kamu ambil termometer yang bukan waktu hujan ke waktu panas lah, waktu biasa ambil, kamu masukkan termometer. Biasanya dia punya suhu antara ni lah 27 hingga 30 darjah Celsius. Tapi selalunya kebanyakan eksperimen saya buat, kalau saya suruh mereka ukur, kamu semua ukur suhu air dekat pipe dalam makmal, biasanya suhunya antara 29 hingga 30. Itu suhu yang biasa, itu suhu bilik kita panggil. Lagi ciri seterusnya ialah dia tidak berwarna, colorless. Tidak berwarna ni macam mana? Macam warna air. Macam air yang jernih tu, itu namanya tidak berwarna. Kemudian dia bukan berbau manis sebenarnya. Bau dia tak manis pun. Manis ni biasanya untuk apa? Manis ni biasanya untuk ester. Dia baunya kuat. Apa yang kita nak panggil, selalunya saya bayangkan dia baunya tajam lah. Tajam. Bau dia kuat sangat, menusuk ke hidung. Macam kamu ambil hand sanitizer, cuba kamu cium bau hand sanitizer. Sebab tu dia letak pewangi. Kalau tak ada pewangi, bau dia sangat tajam, menusuk ke hidung. Seterusnya, dia boleh larut dalam air pada sebarang nisbah. Larut dalam air pada sebarang nisbah. Dan alkohol ialah dalam kategori pelarut organik. So, itu ialah ciri-ciri bagi alkohol. Seterusnya. Yang kat bawah ini ialah proses pengesteran. Yang ini pun sebenarnya sepatutnya kita buat eksperimen ni semasa kat sekolah lah. Saya sebenarnya nak buat, saya dah sediakan bahan peralatan, saya dah order dah. Saya ingatkan hari Rabu selepas naik sekolah tu saya nak buat eksperimen ni, tapi semua tu ketentuan Allah. Kalau kita dapat berjumpa, umur kita panjang, kita cuba buat selepas naik sekolah nanti. Macam mana nak hasilkan ester? Nama nak hasilkan ester ni, namanya ialah pengesteran. Ester ni apa? Nanti saya akan terangkan ester ni ialah apa. Apa sebenarnya ester ni? Ester ni sebenarnya ialah, selalunya kita gunakan bahan-bahan ni, bahan yang namanya ester ni selalu kita gunakan dalam makanan. Kita gunakan dalam makanan. Dalam makanan. Selalunya. Sebab apa? Sebab ester ni dia menghasilkan bau yang manis. Ni baru betul baunya manis. Jadi kita boleh hasilkan ester, daripada ester bau yang manis. Contohnya kita boleh hasilkan bau apple. Kita boleh tu saya tak lawa boleh hasilkan bau nanas. Ataupun boleh hasilkan bau anggur. Macam-macam jenis bau yang kita boleh hasilkan. Jadi biasanya bauan dan perasa ni kita akan masukkan dalam makanan kita. So itu ialah ester. Ester kita boleh gunakan dalam makanan-makanan kita untuk menghasilkan perasa dan bau yang seperti buah-buahan. Macam mana nak hasilkan ester? Ester dihasilkan dengan mencampurkan alkohol dengan asid organik. Alkohol dengan asid organik. Apa contoh alkohol? Macam tadi kita dapat etanol, alkohol kita. Ini ialah etanol, ialah alkohol kita. Kita letak color lain lah. Supaya nampak menarik sikit. Etanol. So etanol ialah alkohol.
Etanol ialah alkohol. Dan yang kedua, kita gunakan apa? Kita gunakan asid etanoik. Asid etanoik ni ialah asid etanoik ini ialah asid organik. Asid etanoik campur dengan alkohol, kita akan dapat ester. Kita akan dapat ester. Macam ni. Contohnya asid etanoik campur dengan etanol, kita akan dapat ester. Okey, ester ni selalu ni kamu tengok ni dia, yang dalam sini ialah ester campur dengan air. Jadi, bila kita masukkan dekat dalam bikar, kita akan nampak ada dua lapisan. Lapisan yang atas ini ialah ester, yang bawah ini ialah air. Dan satu lagi bahan yang kita gunakan untuk hasilkan ester, kita mesti tambahkan dia dengan asid sulfurik pekat. Kita mesti tambahkan dia dengan asid sulfurik pekat, itu bahan dia. So, nak hasilkan ester, sekali lagi cikgu ulang, alkohol campur dengan asid organik, campur juga dengan asid sulfurik pekat sikit saja, beberapa titis. Hasilnya ialah ester dan juga air. Kat sini contoh dia, itu nama umum dia. Ni secara umum, ni secara khusus. Asid etanoik sebagai asid organik campur dengan etanol ialah alkohol dan hasilnya ester. Ester yang terhasil namanya ialah, cikgu beritahu sedikit pada kamu. Nama ester yang terhasil kat sini ialah etil etanoat. Ni namanya. Itu nama esternya. Etil etanoat. Macam mana dapat nama? Kamu tak perlu tahulah. Sebab itu dia, kalau kamu ambil kimia, belajar kimia lebih mendalam, kita akan belajar benda ni. Tapi buat masa ni, kamu hanya ambil bahawa asid organik campur dengan alkohol, hasilnya ialah ester. Cikgu tak nak buang masa, ada beberapa minit saja lagi, cikgu tak nak panjang sangat. Sekarang kita lihat kegunaan alkohol. Kegunaan alkohol. Yang pertama, kegunaan dia ialah sebagai pelarut. So, alkohol sifatnya mudah dilarutkan di dalam air. Dan juga di dalam bahan organik, dan dia berguna sebagai pelarut dalam industri. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai bahan api. Kenapa dia sesuai sebagai bahan api? Sebab dia menghasilkan banyak haba dan kurang jelaga. Seterusnya dalam bidang sebagai minuman. Bagi orang Islam tak boleh minum lah. Tapi bagi orang yang bukan Islam, mereka gunakan alkohol ini sebagai minuman. Contohnya seperti bir dan juga whisky. Itu bagi mereka yang boleh minum lah. Yang tak boleh minum, jangan minum. Tak boleh, bagi orang Islam tak boleh minum. Seterusnya. Yang seterusnya dalam bidang perubatan. Digunakan sebagai ubat batuk. Dalam bidang perubatan, kita gunakan ubat batuk, kita boleh gunakan alkohol. Kalau digunakan untuk sebagai ubat, kita boleh gunakan. Dan juga boleh digunakan sebagai antiseptik. Apa fungsi antiseptik? Untuk membunuh mikroorganisma. Itu fungsi antiseptik. Dan seterusnya digunakan dalam bidang kosmetik. Contohnya seperti minyak wangi dan lotion. Jadi minyak wangi ni kalau kamu sembur dekat baju, dia akan cepat kering. Betul? Jadi itu saya dah ajar tadi. Antara sifat alkohol ialah dia mudah meruap. Jadi sebab tu kenapa kalau kamu sembur minyak wangi dekat baju kamu, dia akan cepat kering. So itu ialah antara fungsi alkohol. Seterusnya, cikgu tak nak membuang masa. Ini last kali sebelum cikgu berhenti. Kita tengok kesan alkohol. Kesan alkohol terhadap kesihatan manusia.
Okey, walaupun orang yang bukan Islam boleh minum, tapi sebenarnya alkohol ni tidak bagus, tidak begitu bagus sebab dia boleh memberikan kesan buruk kepada yang pertama sistem saraf. Okey, apa kesan dia? Dia akan melambatkan penghantaran impuls. Jadi bila impuls kamu lambat, apa akan jadi? Tindak balas terhadap seseorang individu akan jadi lambat. Okey, kalau ada rangsangan, kamu akan lambat bertindak balas terhadap rangsangan. Okey, nampak contohnya, kamu nampak depan mata kamu tengah dalam pengaruh alkohol, kamu nampak seorang tu kena curi dia punya beg tangan. Okey, jadi kamu nampak tapi kamu nak bertindak balas tu dia akan jadi lambat. Okey, yang kedua, memberi kesan kepada buah pinggang. Okey, apa yang berlaku? Dia akan mengakibatkan kerosakan buah pinggang. Sebab buah pinggang terpaksa bekerja dengan lebih aktif untuk menapis kandungan toksik. Maksudnya apa? Buah pinggang ni kalau kita paksa dia bekerja dengan kuat, lama-lama dia akan rosak. Sebab alkohol ini bila berlebihan, alkohol ni kita tak perlukan banyak sangat dalam badan. Okay, kita tak perlukan dia. Alkohol ni kita tak perlukan dalam badan. Jadi bila kamu minum alkohol, benda tu kena dibuang dan badan kamu anggap dia sebagai bahan toksik. Bila dia anggap sebagai bahan toksik, maknanya dia kena buang. Siapa yang nak buang? Siapa yang nak tapis? Buah pinggang yang kena tapis. Jadi bila minum terlalu banyak, buah pinggang ada banyak kerja. Bila dia ada banyak sangat kerja, lama-lama dia akan rosak. Dia sama macam mesin. Kamu paksa dia kerja, kamu paksa dia kerja, lama-lama dia akan jadi rosak. Okay, so itu dia. Okay, sebab badan kita akan buang benda yang dia tak perlu. Badan kita akan buang benda yang dia tak perlu. Even kamu makan terlalu banyak vitamin pun, dia akan buang kalau sekiranya badan kamu tak perlu. Okay, so itu ialah cerita tentang fungsi buah pinggang tadi. Okay, seterusnya otak. Okay, otak, apa kesan dia? Otak tidak dapat berfikir dengan rasional. Okay, dan tidak dapat menguasai emosi dan juga tingkah laku, dan percakapannya juga tidak jelas. Okay, jadi ini yang berlaku bila tidak dapat berfikir secara rasional. Sebab tu kalau kita tengok orang yang dalam pengaruh alkohol, dia akan mudah untuk marah, dia akan mudah untuk bergaduh, sebab dia punya emosinya tak dapat dikawal dan tingkah lakunya tak dapat dikawal, dan kadang-kadang percakapannya juga tidak jelas. Okay, so itu keburukannya. Dan seterusnya, keburukannya yang seterusnya itu tadi dalam, tak perasan tadi ni lupa nak sebut. Itu ialah kesannya kepada cerebrum. Dalam cerebellum pula, dia tidak dapat mengkoordinasi keseimbangan badan. Okey, tidak dapat mengkoordinasi keseimbangan badan. Sebab tu bila orang mabuk ni, dia akan jalan apa? Jalannya terhuyung-hayang sebab dia tidak dapat mengkoordinasi keseimbangan badannya, dan dia juga tidak dapat menganggar jarak sesuatu objek. So itu kesannya kepada otak. Okey, jadi dah 33 minit, dah hampir 35 minit. Okey, jadi cikgu berhenti dahulu di sini. Okey, cikgu harap kamu dapat menyelesaikan nota-nota. Okey, salin semua salin semua bahan-bahan yang cikgu berikan ni. Okey, kamu salinkan dalam buku kerja. Okey, lengkapkan buku kerja. Maksudnya naik cuti nanti kita akan dah selesai banyak. Jadi untuk pelajaran kali ni kamu akan dah selesai menyalin nota dalam menyalin jawapan dalam buku kerja kamu sampai muka surat 69. Okey, cikgu akan sambung lagi untuk pelajaran yang lain. Cikgu akan buat lagi video-video yang lain selepas ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi di lain kali. Okey, terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.